warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua, selamat malam. Okey, terima kasih Adik Muhammad Arifuddin di atas jemputan ni lah. Saya rasa amat bertuah dapat bersama dengan rakan-rakan semua, rakan-rakan pelajar sebab saya juga sebenarnya adalah pelajar. Okey, buat pengetahuan semua, saya sekarang sedang belajar di Universiti Malaysia Sabah. Mengambil jurusan sarjana psikologi kaunseling penyalahgunaan dadah. Sebelum ini saya adalah pegawai farmasi di bahagian pengurusan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, di mana di situlah sebenarnya Adik Arifuddin pernah berjumpa dengan saya lah. Sehinggalah dapat menjemput saya pada malam ini untuk bersama-sama dengan adik-adik sekalian. Saya berumur 41 tahun. Okey, masih bersemangat lah untuk masih bersemangat untuk belajar, mengambil semangat dan juga aura daripada adik-adik sekalian lah. Okey, semoga dapat menghabiskan pengajian insya-Allah. Alright, okey, adik-adik daripada UM semua kan? Alright. Okey, pada malam ni dalam masa yang singkat ni insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan adik sekalian berkenaan dengan ketum ni lah. Okey, dan apa yang saya akan kongsikan ini adalah berdasarkan kepada dua kajian. Satu kajian daripada FDA dan satu kajian yang merangkumi pelbagai kajian. Dipanggil apa nama kajian tu. So dia mengkaji kajian-kajian berkenaan dengan ketum. So dia buat rumusan berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan ketum. Right. So saya akan berkongsi dua perkara ini dalam selama masa yang diberikan oleh adik Arifuddin lah. So dalam jangka masa tersebut, sekiranya adik-adik ada sebarang pertanyaan, boleh saja buka mic, tanya ataupun boleh saja tulis di ruangan chat lah. Alright, boleh ya. Okey. Apabila kita bercerita pasal ketum ni, perkara pertama yang saya ingin lontarkan kepada adik-adik sekalian adalah adakah ketum ini adalah ubat? Adakah ketum ini adalah ubat? Sebelum kita pergi kepada jawapan kepada persoalan tersebut, kita kena takrifkan dulu apakah itu ubat, apakah itu dadah. Okay? Apakah itu ubat, apakah itu dadah. So apabila kita dapat memahami apa itu dadah, apa itu ubat, sebenarnya dia sikit sebanyak dia dapat membantu kita untuk memahami konsep ketum ataupun mana-mana dadah-dadah berbahaya lain. Sebelum saya menjawab kepada persoalan apakah itu dadah, apakah itu ketum, saya nak mengambil perhatian kepada adik-adik sekalian. Dadah-dadah yang lebih hebat daripada ketum, contohnya seperti kokain dan juga morfin, kita gunakan di hospital kita. Di hospital-hospital kerajaan menggunakan kokain dan juga morfin. Bermaksud, ya kita kenali sebagai dadah kan, dadah berbahaya. Tapi dengan satu keadaan-keadaan tertentu, dia masih digunakan sebagai ubat di hospital kita. Jadi keadaan di manakah yang kita boleh menjadikan sesuatu dadah itu sebagai ubat? Ataupun ubat itu sendiri boleh menjadi dadah. Okey. Dadah ini sebenarnya dadah ataupun drugs, definisi dia adalah apa-apa bahan kimia yang menyebabkan perubahan kepada fisiologi ataupun psikologi kepada penggunanya. Fisiologi maksudnya perubahan kepada badan kita lah. Tangan kita, jantung kita dan sebagainya. Itu fisiologi kita. Usus kita dan sebagainya. Berpeluh tak berpeluh, berdebar tak berdebar dan sebagainya. Psikologi pula maksud apa-apa yang berkaitan dengan otak kita lah. Kemurungan, gembira dan sebagainya. So apa-apa bahan kimia yang menyebabkan berlakunya perubahan kepada fisiologi, yang menyebabkan berlakunya perubahan kepada psikologi otak kita, kepada penggunanya, itu adalah dadah. Manakala ubat pula bahan kimia juga. Tapi ianya digunakan untuk merawat, menyembuhkan, mencegah, mendiagnos atau mempromosikan menyebabkan berlakunya kesejahteraan. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, semua ubat adalah dadah. Tetapi tidak semua dadah itu adalah ubat. Faham Boleh kan? Boleh ke Ustaz ni? Faham. Okay, semua ubat adalah dadah, tetapi tidak semua dadah itu adalah ubat. So apabila macam mana? Okay. Ketum ni sebab dia menyebabkan berlakunya perubahan psikologi dan juga menyebabkan berlakunya perubahan fisiologi, maka ianya adalah dadah. So kalaulah kita mengerti pengertian ni, definisi ni, gula tu pun dadah. Gula tu dadah. Vaksin tu dadah. Gula dadah, vaksin dadah. Kopi dadah, kafein tu dadah. Boleh? Okey, gula boleh boleh menyebabkan perubahan fisiologi kita. Bila kita minum gula, makan gula, kita menjadi bertenaga. Ianya adalah mengubah fisiologi. So ianya adalah Boleh. Itu pengertian dia. Kafein, apabila kita makan kafein, minum kafein, minum kopi yang mengandungi kafein, ia menyebabkan kita jadi segar. Kita jadi tenang dan sebagainya. So ianya adalah dadah. Right? Dan ketum, apabila kita makan ketum menyebabkan kita bertenaga, kemudian kita jadi tenang, maka ianya adalah dadah. Faham di sini Tetapi apabila morfin digunakan dengan dos yang tertentu, dengan cara yang tertentu, dos yang tertentu,
tertentu, dengan cara yang tertentu, dengan pesakit yang tertentu, okey, ianya jatuh kepada definisi ubat. Sebab sebab morfin tadi, dia digunakan untuk merawat, dia digunakan untuk merawat penyakit dan digunakan untuk mempromosikan kesejahteraan. Faham di sini? Contohnya di hospital kita gunakan morfin ni untuk pesakit-pesakit kanser, untuk melawan sakit dia. Kanser ni dia banyak kesakitan. Dia sakit disebabkan oleh penyakit kanser itu sendiri, dan juga dia sakit disebabkan oleh ubat kemo tu, ubat kanser, ubat terapi kanser tu pun menyakitkan. Jadi bagaimana doktor nak mengurangkan rasa sakit pasien ni? Dia beri morfin. Sama ada melalui suntikan ataupun melalui sirap morfin, diminum secara oral. Jadi apabila dia ada dos dia ada pesakit yang khusus untuk dia, maka ianya adalah ubat. Tetapi apabila kita mengambil ketum ini tanpa dos yang tertentu, kita main ambil saja, selang masa yang tiada cara pengambilan yang betul, tanpa dos yang betul, maka dia tidak jatuh kepada kategori ubat tersebut. Right? Okey. Saya teruskan dulu. Semacam saya sebut tadi, saya nak berbincang dengan ketum ni melalui dua kajian, dua pendapat. Satu pendapat daripada FDA ataupun yang dinamakan sebagai Food Drug Administration daripada Amerika, United States, dan satu lagi berkaitan dengan ketum pertimbangan manfaat dan mudarat. Ini daripada suatu kajian yang mengkaji 120 kajian. Kajian yang mengkaji 120 kajian bermula tahun 2007 hingga 2017 berkaitan dengan ketum. Okay. Secara ringkas, yang pertama, FDA ni, Food Drug Administration ni, daripada Amerika Syarikat ni. Kalau kat Malaysia macam Kementerian Kesihatan Malaysia lah, ataupun bahagian Regulatory Pharmaceutical Kebangsaan kalau kat Malaysia. Kalau dekat US, yang mengawal ubat dan makanan dekat US dipanggil Food Drug Administration atau FDA. So FDA ni telah mengkelaskan ketum sebagai opiat. Sebagai apa? Opiat. Apakah itu opiat ni? Opiat ni adalah sejenis dadah. Dadah opiat. Pernah dengar dadah jenis opiat? Opiat bukan ke ubat katu ke? Contohnya dadah jenis opiat ni seperti morfin, seperti ganja, jenis yang menekan sistem otak kita. Apabila kita ambil opiat ni, kita rasa tenang. Itu opiat. Kalau dadah jenis merangsang, contohnya seperti pil kuda. Apabila seseorang yang mengambil pil kuda, dia akan merangsang tubuh seseorang tersebut, merangsang otak dia akan jadi bertenaga, cergas. Itu dadah yang merangsang. Tapi opiat ni adalah dadah yang merencang sistem otak. Contohnya seperti morfin, kokain, batuk, kodein. So, ia adalah jenis opiat. Jadi FDA telah mengkelaskan ketum ni sebagai opiat. Okay? Dia sebenarnya, fakta ini saya ambil daripada laman web FDA ni lah. Dia dikeluarkan pada 6 Februari 2018. Okay? Yang mengeluarkan kenyataan tersebut adalah dia punya komisioner yang menjumpai bukti saintifik kehadiran kompaun opiat di dalam kratom. Okay. Diorang panggil ketum ni sebagai kratom, kita panggil ketum lah, ataupun biak. So apabila dia menjumpai bukti saintifik ada kompaun opiat dalam kratom ni, ianya akan meningkatkan risiko penyalahgunaan opiat ni lah. Okay. Apa yang dia jumpa adalah dia sebenarnya dalam air ketum ni dia ada kompaun ataupun dia ada alkaloid. Apa itu alkaloid? Dia macam bahan kimia yang ada dalam air ketum, dia dipanggil alkaloid. Bahan kimia lah. 25 bahan kimia yang ada dalam air ketum. Kalau marijuana, ganja, lagi banyak, 400 lebih alkaloid ataupun bahan kimia yang ada dalam air ganja tu. Ataupun ganja tu lah, tak kira lah air ke daun dia dan sebagainya. Lagi banyak ganja. Tapi ketum ni lebih kurang 25 sahaja ada alkaloid dia. Alkaloid yang paling kuat dalam ketum dikenali sebagai mitrajainin. Okay, mitrajainin. Dan mitrajainin ini di Malaysia dikawal di bawah Akta Racun 1952. Dikawal di bawah Peraturan Racun Bahan Psikotropik 1984. Right? Okey, jadi kesalahan ketum di Malaysia ni dia bukan di bawah Akta Dadah Berbahaya. Dia di bawah Akta Racun 1952, di bawah Peraturan Racun Bahan Psikotropik 1984. Jadi dia punya denda paling tinggi pun RM10,000 3 tahun. RM10,000 3 tahun penjara sajalah. Itu undang-undang sikit saja. Dia tak sama macam dadah lain lah. Okey. Akta racun saja. So kita dah lama mencadangkan akta yang lebih tinggi, tapi tak pernah dibincangkan di parlimen lagi lah. Dengan kata beratur tunggu, tapi entahlah 2-3 tahun ni tak dengar berita lagi. Okey, saya sambung . Ya.
Aha. Sawan tu tahu apa dia? Ah, sawan tu, bahasa mudah dia apa? Sawan babi lah, kacil gigi? Ah, ah, ya kacil gigi. Okey, kejap eh. Okey, saya dah nak sampai ke situ tu sebenarnya. Dia tak dia tanya dulu. Okey, awal tanya. Okey, dia macam ni, saya sebut tadi kan dia ada 25 alkaloid kan. 25 alkaloid ini, 22 daripada alkaloid tersebut, dia mengikat kepada, reseptor opioid. Okey, reseptor opioid ni dekat otak dinamakan sebagai mu receptor. Mu receptor. Nama dia nama reseptor opioid di otak kita namanya mu receptor. Mu opioid receptor. Dan mu opioid receptor ni bukan sahaja berada di otak, tapi dia juga ada di usus kita. So apabila kita mengambil alkohol, mengambil air ketum, so ketum ni ataupun bahan kimia dalam ketum ni yang 22 daripada 25 alkaloid tadi akan mengikat pada mu receptor ni. So apabila dia mengikat pada mu receptor ni, dia akan mengaktifkan reseptor opioid ni. So apabila dia mengaktifkan opioid receptor ni, dia akan menyebabkan tidak balas dalam otak lah. Bahasa kalau bahasa buku dipanggil neurologic, tindakan neurologik dalam otak kita. Dalam masa yang sama juga, sebab dia juga mu receptor ni bukan ada di otak saja, dia juga ada di kardiovaskular kita dan juga di usus kita. Jadi dia apabila dia bertindak pada opioid receptor ni, dia akan merencatkan, dia akan memperlahankan uh, memperlahankan aktiviti reseptor tersebut. Contohnya, kalau dia mengikat pada um, reseptor mu di otak, dia akan menyebabkan kesan pada otak kita, dia akan menekan sistem otak kita ni, kita akan jadi tenang. Nampak tak? Dia suruh perlahan-lahan. Dia akan memperlahankan. Jadi bila perlahan otak kita jadi perlahan, kita akan jadi tenang lah. Otak kita tak mikir banyak. Jadi dia jadi tenang. Sebab tu orang kata kalau orang ambil ganja, orang ambil morfin ni, tenang is good. Tenang, dia akan jadi tenang. Dia akan jadi tidur, dia akan jadi malas. Macam tu. Okay. Apabila dia dia mempunyai tidak balas neurologi ni, FDA telah membuktikan bahawa ianya akan menyebabkan seizures. Apa itu seizures? Sawan lah. Seizure. Bahasa Inggerisnya seizures. S-E-I-Z-U-R-E. Seizures. So seizures ini adalah sawan. Dia meningkatkan risiko untuk mendapat seizures apabila bahan kimia dalam ketum ni mengikat kepada mu receptor. Dalam masa yang sama juga macam saya sebut tadi, dia juga ada mu receptor ni, ada kardiovaskular kita, ada pada paru kita. So dia akan menyebabkan respiratory depression. Maksudnya dia memperlahankan pernafasan kita. Sebab apa yang ketum ni buat, dia memperlahankan, dia slow. Jadi apabila dia memperlahankan pernafasan kita, ini yang dinamakan sebagai respiratory depression. Maksudnya kita punya respiratory itu ditekan, jadi perlahan. So banyak kes-kes kematian yang disebabkan oleh ketum ni disebabkan oleh penekanan kepada sistem respiratory. Dia perlahan, kita tak nak kita punya nafas jadi perlahan. Perlahan-perlahan akhirnya tak bernafas langsung. Faham tak maksud saya? Okey. Dalam masa yang sama, itu yang kedua. Kalau otak menyebabkan seizures, pada kardiovaskular menyebabkan perlahannya kita bernafas. Yang ketiga, macam saya sebut tadi, dia juga ada mu receptor ni juga ada dekat usus. Apa yang dia buat? Usus kita ada pergerakan yang dinamakan sebagai peristalsis. Peristalsis itu mengembang dan mengencupnya usus kita ni. Apabila mengembang mengencupnya usus kita ni, makanan yang kita makan akan bergerak menuju ke anus, menuju ke dubur. So dalam dia mengembang dan menguncup tersebut, usus bertindak dengan menyerap nutrien dan menyerap air daripada usus kita. So apabila kita pengguna ketum ni ambil ketum, okay, dia akan memperlahankan pergerakan usus ataupun peristalsis tadi. Apa yang berlaku? So, apabila pergerakan peristalsis itu perlahan, apa yang berlaku adalah kita akan sembelit. Kenapa? Sebab perlahan kan. So air banyak diserap. Badan kita banyak serap air daripada makanan tu. Jadi dia akan jadi keras. Najis jadi keras. Dia akan jadi sembelit. Jadi kalau kita jumpa orang yang minum ketum ni, dia punya kesan sampingan yang kita tanya yang paling utama adalah sembelit. Tetapi, okay, dia amat bagus untuk merawat diarrhea, cirit-birit. Faham tak? Okay, sebab dia memperlahankan. Diarrhea ni berlaku apabila pergerakan cirit-birit berlaku apabila pergerakan usus kita tu laju. Apabila laju sangat ni, badan tak sempat untuk menyerap air daripada makanan yang kita makan. Jadi apabila tak sempat nak menyerap air, sebab tu najis yang keluar adalah watery. Nampak tak? Najis cair.
So apabila kita ambil ketum ketika kita sedang cirit-birit diarrhea ni, so, pergerakan usus tadi yang laju tadi akan diperlahankan. Maksudnya dia akan menormalkan lah. Faham Alright. Sebab saya pernah dengar, saya punya driver jabatan sendiri tau, pernah bercerita berkenaan dengan dia sakit perut. Dia orang Kelantan. Pada satu tahun tu dia beraya di Alustar. Di Alustar. Kita tahulah kat UM, Alustar dan sebagainya memang terkenal lah dengan ketum ni. Orang utara kan tahulah. Okay, jadi orang Kelantan bila beraya di tempat orang, dan biasanya makanan dia tak dapat terima makanan tu. Biasalah kita pergi tempat-tempat yang tak biasa kita makan, perut tak boleh terima. Jadi hari raya kedua tu dia kata, dia bercerita kepada saya ni, dia cerita hari kedua ni dia diarrhea, cirit-birit. Jadi sanak saudara dia dekat Alustar tu bagilah dia minum sejenis cecair ni. So bila dia minum cecair tu memang hilang dia punya diarrhea. So cecair tersebut adalah air ketum. Okay. So yeah. So bila dia saya perlu mengakulah perkara tu, dia memang membantu untuk mengurangkan diarrhea dalam masa sama menyebabkan sebelit dan ada penjelasan saintifik berkenaan tersebut. Right? Okay. Okay, saya teruskan lagi. Berapa minit lagi ni? Okay. Dan apabila FDA ni buat kajian, dia dapati bahawa ketum ni dia mengikat dengan kuat, strong binding dengan mu receptor ni berbanding dengan dadah-dadah opioid lain. Ini yang ini yang menakutkan lah. Ramai orang persepsi masyarakat adalah ketum ni satu ubat, dan yang kedua, ketum ni hanya bahaya apabila dicampur dengan bahan-bahan lain. Dia kata kalau jual air ketum saja RM5 je. Tapi kalau yang nak kau RM20, ini dah campur. Dia sebenarnya apabila tanya saya barang macam tu, dia sebenarnya air ketum tu sendiri disebabkan oleh dia mampu untuk mengikat secara kuat, binding dengan mu receptor ni berbanding dengan dadah-dadah opioid lain. Maksudnya dia tu sendiri boleh memberikan kesan yang kuat kepada pengguna dia. Tak perlu campur benda lain pun, sebenarnya dia memang kuat. Salah satu lagi ciri yang menyebabkan dia ni binding kuat adalah dalam air ketum tu yang saya sebut tadi, dia ada mitragynine. Tetapi dalam dos yang kecil dia juga ada sejenis bahan yang dinamakan sebagai 7-hydroxymitragynine. 7-hydroxymitragynine. 7-hydroxymitragynine ni amat potent. Maksud potent ni adalah dia amat kuat berbanding mitragynine. Tetapi dia dos yang kecil. Dia ada ataupun tidak ada. So apabila 7-hydroxymitragynine ni ada dalam air ketum, ianya lebih potent, lebih kuat daripada morfin tu sendiri. Jadi kalau ada orang yang nak berhujah dengan saya kata air ketum ni okey je, tak okey boleh campur, itu sebenarnya tidak benar. Okey, kesimpulan daripada FDA ni adalah FDA kuat menyatakan bahawa compound ataupun bahan kimia ada dalam ketum adalah opioid. Ini dikuatkan lagi dengan jumlah kematian sehingga laporan ini dibuat seramai 44 orang kematian di US sendirilah. Okay. So kita tak tahulah berapa orang mati kat Malaysia ni kan. Tapi kat US 44 orang mati dekat US sehingga laporan ini dibuat pada tahun 2018. Okay, jadi kesimpulan FDA adalah FDA ni tidak patut dibuat untuk sebagai ubat. Tidak patut dibuat sebagai ubat. Okay, dia juga tidak dinasihatkan sebagai satu alternatif kepada dadah opioid. Di Malaysia, kita ada alternatif dadah opioid untuk merawat dadah opioid, penagihan opioid, iaitu metadon. Jadi FDA tidak mencadangkan ketum ini untuk digunakan seperti metadon untuk merawat ketagihan kepada opioid. Right. Yang ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ketum ini selamat dan berkesan untuk kegunaan perubatan. Dia tiada kertas kajian yang menunjukkan bahawa ketum ini selamat dan berkesan untuk kegunaan perubatan. Dan yang keempat, untuk klaim ataupun menyatakan bahawa ketum ni tumbuhan herba je adalah sesuatu yang singkat dan juga bahaya. So, kalau kita beritahu kepada masyarakat tak apa ketum ni herbanya, itu adalah satu kenyataan yang berbahaya. Ia bukan satu tumbuhan sebab ianya adalah sejenis opioid. Okay, faham So, kesan daripada kajian FDA ni pada 2018 tu, dia telah mengarahkan FDA ni di Amerika tu, dia telah mengarahkan semua produk-produk yang berasaskan kratom ni dimusnahkan secara sukarela. Okay? Ataupun ditarik balik produk dietary supplement. Di US ni kita je, kalau di Malaysia kita je buat air ketum. Di US dia buat kapsul dengan tablet dia. Dah tinggi, teknologi dia tinggi. Kita je buat air ketum ni. So dia mengarahkan semua pemusnahan sukarela dan tarik balik produk-produk yang mengandungi ketum ni kat US. Okay. Itu yang pertama, FDA. Yang kedua, saya nak berkongsi sedikit tentang satu kajian yang mengkaji 120 kajian bermula tahun 2007 hingga 2017 berkenaan dengan ketum. Right. Okay, hasil daripada kajian kepada kajian ini adalah menyatakan bahawa lethal dose ataupun LD
untuk haiwan adalah 200 mg per kg. Apa maksud lethal dose haiwan 200 mg per kg? Sekiranya saya mengambil betajainin sebanyak 200 mg, okay, 200 mg dan diberikan kepada arnab ataupun tikus yang beratnya 1 kilogram, ianya akan menyebabkan kematian kepada haiwan tersebut. Bermaksud di sini, ketum juga boleh menyebabkan kematian. Dengan dos yang tertentu, ketum ni boleh menyebabkan kematian. Sebab itu dia ada lethal dose, maksudnya dos kematian yang menyebabkan haiwan itu mati kalau kita gunakan 200 mg per kg. Faham Okay. Kemudian daripada kajian itu juga dia telah membentangkan kesan-kesan ketum ni. Yang pertama, dia menyebabkan seronok. Dia menyebabkan bertenaga. Dia menyebabkan kurang letih, tetapi dia juga mempunyai kesan-kesan buruk. Seronok, bertenaga dan kurang letih. Itulah yang orang kita sentiasa faktor-faktor yang menyebabkan orang kita menghalalkan ketum ni. Terutama kepada remaja-remaja. Okay. Remaja-remaja sekarang ni contohnya, pada pemerhatian saya sendiri lah, saya suka mendaki gunung, saya suka tengok orang main futsal dan sebagainya, dan saya boleh lihat dengan mata kepala saya sendiri lah. Sebelum main futsal, minum ketum dulu. Sebelum panjat gunung, naik minum ketum dulu. Sebabnya pengguna ketum ni dia menyebabkan kesannya bertenaga. Dia bukan bertenaga sebenarnya. Apabila seorang tersebut menggunakan ketum pada dos yang rendah, dia akan menyebabkan heart rate kita tu meningkat. So apabila kita punya heart rate tu meningkat, berlakunya pecah peluh. Macam kita sebelum kita main, kita buat warm up dulu. So lepas kita warm up, badan kita ready untuk bersukan. Itu yang ketum buat. Maksudnya bila dia minum ketum tu, berlakunya pecah peluh dan dia telah bersedia untuk membuat aktiviti bersukan tersebut. Sebab itu ramai remaja kita suka guna. Okay? Kemudian dia boleh menyebabkan kurangnya rasa letih. Itu memang sesuai lah untuk sportman nak naik bukit, nak naik gunung, nak main futsal dan sebagainya. Tetapi apabila seseorang tersebut mula menggunakan ketum ni, dia ada kesan-kesan buruk dia. Yang pertama, dia akan menyebabkan kesan-kesan tolerance ataupun kebergantungan. Apa maksud tolerance? Tolerance ni adalah kesan di mana, keadaan di mana dos yang kita gunakan pada awalnya sudah tidak sama. Macam mana cakap? Hari pertama, kita minum satu paket saja dan kita dapat desired outcome. Kita dapatlah kesan dia. Tetapi minggu yang kedua, kita tak bolehlah minum yang satu bungkus saja untuk mendapatkan kesan yang sama pada hari yang pertama. Kita terpaksa meningkatkan dos. Kita kena terpaksa ambil dua plastik untuk mendapatkan kesan yang sama seperti mula-mula kita minum. Itu yang dinamakan sebagai kesan tolerance. Kita terpaksa meningkatkan dos untuk kita terpaksa menaikkan dos untuk mendapat kesan yang sama seperti kita mula-mula minum. Itu kesan tolerance. Ini bahaya lah. Kita takut apabila berlakunya tolerance, ianya akan menyebabkan seseorang tersebut mencari dadah yang lebih tinggi, lebih bahaya. Saya pernah berceramah dekat pusat serenti, pusat pemulihan di Jeli. So di awal ceramah saya itu saya cakap kat pelatih-pelatih kat depan saya ni lebih kurang 150 orang masa tu. Saya kata kita start sini habis kat sini lah. Siapa di sini yang positif dadah ni, bermula dadah bahaya yang tuan-tuan ambil dengan kokain, ganja dengan pil kuda ni, bermula dengan ketum. Lebih daripada separuh angkat tangan. Maksudnya dengan suka-suka, pada mulanya suka-suka minum ketum, akhirnya membawa kepada penggunaan dadah yang lebih bahaya, lebih tinggi penagihan dia. Sebabnya kesan tolerance tadilah. So apabila ada kesan tolerance, satu tahap kita minum ketum tu kita tak rasa apa-apa. Tak rasa apa seperti yang kali pertama kita minum, rasa kaya yang mula-mula tersebut, rasa tenang yang mula-mula. Kita tak rasa benda tu. So apabila kita tak rasa benda tu, kita akan cari dadah yang lebih tinggi. Kita akan cari ganja, kita akan cari cari pil kuda dan sebagainya. Itu yang membawa kepada masalah penagihan yang lebih besar. Sama juga kalau saya tanya kepada macam adik Arifuddin kan, saya berjumpa dengan dia khusus BK Smart kan, Smart. Betul? BK Smart kan? So, saya banyak tanya kepada pelajar-pelajar berisiko ni bila ceramah saya. Dulu sebelum ketum ni famous, saya tanya apa yang menyebabkan adik-adik ni berisiko dadah. Yang pertama dulu apa dulu? Dulu adalah rokok. Kan? Rokok itulah yang pertama. Okey, penagihan kepada rokok, nikotin tu. Sekarang taklah. Sekarang bila ditanya, separuh kata, kenapa saya dah terjerumus kepada dadah daripada usia yang muda ni adalah disebabkan oleh ketum. Ketum kunci kepada penagihan yang lebih tinggi. Sebab tolerance tu. Jadi tolerance tu amat bahaya lah. Bahaya. Kemudian kesan ini juga menyebabkan dia agresif, dia akan menyebabkan dia akan jadi ganas,
Ini adalah kesan psikologi, aggressive ganas, kesan psikologi. Dan dia tidak dapat membuat penumpuan kepada kerja dia. Dia boleh jadi terima ataupun menggeletar. Dia menyebabkan sakit otot. Ada juga kes-kes yang daripada kajian ini menunjukkan bahawa berlakunya halusinasi dan juga delusion. Halusinasi ni berlaku, apakah itu halusinasi? Dia melihat apa orang yang tak boleh lihat, dia mendengar apa yang orang tak boleh dengar. Contohnya kita takut berlakunya arahan. Dia dengar arahan-arahan yang tidak betul lah. Contohnya dia mengarahkan dia bunuh diri, dia mengarahkan bunuh orang lain. Jadi dia akan membawa kepada masalah yang lebih besar daripada dia sekadar minum air ketum saja. Kemudian kesan jangka masa panjang daripada kajian-kajian ini adalah dia akan menyebabkan seorang tersebut kurus, kulit menjadi kehitam-hitaman. Contohnya di muka ni, di bibir ni, di kaviti mulut ni, di gusi dia pun akan jadi hitam, gelap. Kemudian dia akan menyebabkan mulut kering. Mulut kering ni sebenarnya bukan berlaku pada ketum saja. Semua jenis dadah ataupun semua jenis ubat yang berkesan ke otak akan menyebabkan mulut kering. Tak kira ketum ke antibiotik ke, kalau dia masuk ke otak kita, dia akan menyebabkan mulut kering. Itu adalah kesan yang biasa. Okay. Jadi memang dulu kalau dekat exam dulu, masa saya dekat belajar dulu, kalau lecturer tanya kesan sampingan kan, so jawapan saya yang pertama mulut kering lah, yang kedua diarrhea cirit bilik macam tu. Okay. Kemudian dia kelap kencing, ni kesan jangka masa panjang, hilang selera makan dan juga sembelit lah, macam saya sebut tadi. Okay. Ada kajian menunjukkan bahawa penggunaan ketum ni kepada haiwan ini menyebabkan kerosakan hati, dan pada manusia pula menyebabkan jaundice ataupun masalah kekuningan dan juga menyebabkan enzim hati itu sudah tidak berada dalam jumlah yang normal. Jadi kalaulah kajian tersebut mengambil masa yang lebih lama, so mungkin dapat dibuktikan bahawa penggunaan ketum ni boleh menyebabkan kerosakan pada hati. Kemudian dia akan menyebabkan kecederaan saraf. Kecederaan saraf. Yang ni yang menjawab soalan adik Arifudin tadi, dia boleh menyebabkan sawan dan akhirnya boleh membawa kepada koma. Kemudian dia akan menyebabkan kerosakan paru-paru dan juga buah pinggang, dan ianya bertambah risiko apabila dia juga menagih darah-darah lain. Ketum campur dengan darah-darah lain, dia akan meningkatkan risiko untuk kerosakan paru-paru dan juga buah pinggang. Kemudian dia akan menyebabkan, yang paling penting untuk saya berkongsi dengan adik-adik pelajar, penggunaan ketum ni akan menyebabkan gangguan ingatan dan fungsi kognitif. Jadi apa maksud? Ianya akan memberi kesan yang besar kepada pelajar-pelajar. Contohnya kalau remaja tersebut baru di usia yang remaja, usia sekolah menengah lagi, dah guna ketum, kita takut masa depan dia akan jadi semakin gelap lah, sebab ia akan mempengaruhi pembelajaran dia. Sebab dia akan menyebabkan gangguan ingatan, dia akan menyebabkan gangguan kognitif. Kognitif ni apa jua tindakan yang berlaku dalam badan dia dipanggil fungsi kognitif yang dikawal oleh otak kita. So kita menulis, kita membaca, semuanya adalah fungsi kognitif. Jadi kalau benda itu dilencatkan, so dia akan menyebabkan masa depan yang gelap lah bagi pengguna-pengguna ketum. Dan ini adalah kesan jangka masa panjang lah. Okey. Kesimpulan daripada kajian yang mengkaji 120 kajian ini adalah kesan negatif ketum ni, saya sebut tadi kan ada kesan baik dan kesan buruk ni kan. Kesan negatif ketum ni sebenarnya dia mendominasikan pertimbangan, iaitu mudarat lebih besar daripada manfaat dia. Right? Okay. Ya betul, dia ada kesan baik, dia boleh menyembuhkan cirit bilik, dia menyebabkan tambah tenaga, dia menyebabkan tidak letih. Tapi kesan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. So jika dia tidak dikawal, dia tidak ada kawalan dan dia tidak ada undang-undang yang ketat untuk mengawal penggunaan ketum ni, ianya berpotensi untuk disalahgunakan. Kalau disalurkan kepada tenaga yang baik, positif, baiklah. Kalau disalurkan tenaga yang banyak membuat-buat tu kepada perkara yang negatif, masyarakatlah yang merana, masyarakat yang mendapat kesan tersebut. Jadi kalau tanya saya, ketum lagi bahaya tak daripada berbanding dengan pil kuda masih lagi bahaya, dan dia juga kesan sampingan yang lebih serius berbanding dengan ketum, pil kuda, metamfetamin. Okey, ada lagi nak soalan? Ya, buka, dibuka. Ada 10 orang ni. Kena satu soalan setiap seorang. Baru pukul 9. Beza tau pukul 9 korang dengan pukul 9 kat Sabah ni tau. Subuh kat sini 4.50. Ni waktu tidur dah ni pukul 9 ni. Tapi ada assignment kena buat. Tak ada masalah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada. So saya tinggalkan nombor telefon kalau segan 019 910 4649 lah. So mungkin selepas beberapa tahun selepas ini adik-adik boleh menghubungi saya macam Arif lah. Lepas bertahun dia baru hubungi macam tu. Aduh. Okey. Tak ada? Ada kan? Siap. Dia bagus
baguslah, bagus. Baguslah kalau dia boleh macam tu. Sebab penagihan yelah, dia akan membawa ketagihan ketum lah. Tapi macam saya sebut tadi lah, ketum ni kuranglah sikit kesan buruk dia, kesan sampingan dia berbanding pekuda ni. Pekuda ni dia merangsang, kalau ketum dia merangsang reseptor mu. Kalau pekuda dia menyebabkan perembesan dopamin dalam otak kita. Dopamin ni hormon yang menyebabkan kita gembira. So lama-kelamaan apabila dopamin ni terlalu banyak ditekan untuk dirembeskan oleh otak secara agresif, so dia akan menyebabkan kerosakan otak. So ketum ni, kuda ni, metafetamin ni banyak dikaitkan dengan masalah kerosakan otak dia akan jadi gila lah, menyek, dia akan jadi gila. Tapi ketum taklah sampai tahap tu. Jadi dia dapat menghilangkan ketagihan kepada ubat yang dadah yang bahaya, bagus untuk dia. Maksudnya apabila dia berjaya mengurangkan ketagihan tersebut dengan mengurangkan ketagihan dadah yang bahaya, dia pastinya ada kekuatan untuk menghilangkan ketagihan dengan ketum. Jadi bila dia tengok, aku dulu ketum pun kuda aku boleh berjaya, apatah lagi kan ketum ni. So dia tak boleh, dadah ni dia tak boleh berhenti secara mengejut. Dia akan mendapat kesan withdrawal symptom. Contohnya saya Ramadan yang lepas, saya berhenti minum kopi. Macam saya sebut tadi, kafein adalah dadah. Kafein menyebabkan ketagihan. Dan kafein ada kesan withdrawal. Siapa-siapa yang berhenti mengejut kafein ni, dia akan menyebabkan banyak kesan sampingan. Contohnya sakit kepala dan sakit-sakit otot. Semua dadah-dadah lain pun macam tu. Dulu kita punya pusat-pusat pemilihan, kita buat total abstinence. Maksudnya berhenti secara mendadak terus, berhenti terus. Masuk saja pusat suntik, berhenti terus guna. Bila berhenti terus guna, dia akan menyebabkan kesan withdrawal yang teruk. Macam kita tengok dalam cerita-cerita drama kan, keluar ingus, bergigil, apa semua, itu kesan withdrawal. Jadi kita tak nak kesan withdrawal ni. Kita tak nak berhenti secara mendadak. So dia berhenti pil kuda, kemudian kurang sikit penagihan yang menggunakan ketum, dia kurangkan lagi, insyaAllah dia akan dapat berhenti. Macam tu. Jangan terlalu drastik, sebab dia akan membebankan otak dia, membebankan badan dia dengan kesan withdrawal. Siapa-siapa yang mendapat kesan withdrawal yang teruk, akhirnya dia akan kembali mencari dadah tu sendiri. Sebab ialah sakit sangat ni, ingus berat, kepala jadi berat, ingus keluar dan sebagainya, menggigil kan. So bila berhenti ni, so kita takut tanpa sokongan sosial, sokongan daripada persekitaran, kita takut dia akan kembali mencari dadah tu sendiri. So biar dia berhenti secara perlahan-lahan. Kita bagi sokongan daripada keluarga, sokongan daripada rakan-rakan. Itu penting untuk dia menjadi abstinent ataupun terus kosong penggunaan dadah-dadah tu lah. Jadi dia sebenarnya dia berhenti kuda dengan ketum tu, dia bukan satu rawatan yang betul sebenarnya, sebab dia dadah pil kuda dengan ketum tu berbeza sangat. Dia berbeza langit dengan bumi dia punya kesan. Sebab ketum dia meningkatkan dia jadi gembira. Kuda dia meningkatkan, ketum dia merencak. Jadi sebenarnya ketum ni bagus kalau dia nak mengurangkan kesan ketagihan kepada opioid, kepada ganja, kepada morfin, kepada kokain macam tu. Tapi kita kena support dia. Okay, ada tanya dekat. Okay. Orang yang ketagihan ketum ada harapan tu semua? Ada. Tidak kira apa jua jenis dadah pun, ada peluang untuk sembuh. Okey, contohnya macam saya sebut tadi, paling bahaya pil kuda. Pil kuda walaupun kita tengok tiada harapan untuk persepsi tiada harapan untuk sembuh. Ada harapan untuk sembuh dengan rawatan. Contohnya rawatan menggunakan ubat untuk merawat dia punya simptom-simptom. Contohnya apabila dia berhenti minum ambil kuda ni, dia ada simptom sakit ni, kita rawat simptom tersebut. Kemudian ada psikoterapi dia. Kita merawat psikologi dia. Kita ada counselling, ada sokongan daripada keluarga, sokongan daripada masyarakat, sokongan daripada rakan-rakan. So benda-benda ni akan membantu dia untuk sembuh. Jadi persepsi bahawa orang-orang yang penagih ini tidak mampu untuk sembuh adalah satu persepsi yang negatif. Okey, penagih-penagih ini boleh sembuh sepenuhnya, malah dia masih boleh berjaya dalam kehidupan dia selepas dia berjaya menghilangkan rasa ketagihan tersebut. Okey. Jadi kita kena bantu mereka dan menghapuskan stigma yang menyatakan bahawa penagih-penagih ini tiada masa hadapan.
Contohnya baru-baru ni di Universiti Sains Islam Malaysia USIM telah memberikan penghargaan kepada seorang bekas penagih yang berumur 67 tahun. Okey, pada tahun ini diberi pengiktirafan di atas pentas convocation di USIM, seorang bekas penagih. Pertama kalinya, dulu dia tak mampu untuk menghabiskan pengajian dia kerana dadah. Tetapi selepas 30 tahun, dia akhirnya diiktiraf oleh USIM kerana berjaya menghabiskan pengajian dalam masa yang sama menjalankan kerja-kerja sosial untuk membantu penagih-penagih agar tidak menjadi masa seperti dia. Jadi dia menginspirasikan. Jadi kita jangan skeptikal, jangan stigma kepada mereka. Kita tak boleh menganggap selama-lamanya mereka ni adalah sampah masyarakat. Ya betul. Ya betul. Sama macam stigma pada banduan, stigma kepada pesakit-pesakit HIV, pesakit AIDS, banyak lagi lah masyarakat sebenarnya memainkan peranan yang penting juga.